Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, masih lagi ramai yang bercakap dan bercerita tentang isu tahanan rumah untuk Najib Razak. Di sini saya akan bawakan kepada anda berita terkini ataupun maklumat dan keputusan terkini isu tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Berkaitan dengan titah addendum yang menjadi tanda tanya ramai orang. Adakah Najib Razak akan benar-benar ditahan di rumah ataupun hanya meneruskan baki hukuman di penjara? Kalau ada keputusan tahanan rumah untuk Najib akan diluluskan, sudah pasti ada pihak yang setuju dan tidak dapat dinafikan, tetap ada pihak yang tidak setuju. Nah, tuan-tuan dan puan, anda di pihak yang mana? Kita teruskan di dalam isu ini. Saya lihat dalam satu artikel daripada Sinar Harian. Rumah Najib boleh jadi penjara. Ini adalah kenyataan daripada peguam. Rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak boleh dijadikan sebagai penjara dan tempat tahanan untuk beliau seperti yang termaktub dalam undang-undang. Peguam bela dan peguam cara Nik Saiful Adli Burhan menjelaskan, merujuk kepada tafsiran penjara sebagaimana termaktub dalam Seksyen 2 Akta Penjara, iaitu penjara ertinya mana-mana rumah, bangunan, kepungan, tempat atau mana-mana bahagian yang diisytiharkan sebagai sesuatu penjara di bawah Seksyen 3 hendaklah termasuk tanah, bangunan di sekitar kepungan penjara, juga tanah lapang dan tanah-tanah lain, bangunan dipunyai atau bercantum dengannya serta digunakan oleh banduan. Menurutnya, Seksyen 3 Akta Penjara 1995 pula menyatakan bagaimana sesuatu tempat boleh dijadikan penjara, iaitu Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta, isytihar mana-mana rumah, bangunan, kepungan, tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah dan boleh dengan cara sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini. Berdasarkan dua seksyen ini sahaja, mana-mana orang berpendidikan undang-undang boleh memahami bahawa semua tempat boleh dijadikan tempat tahanan banduan. Cukup dengan merujuk dua peruntukan undang-undang ini, rumah Datuk Seri Najib boleh dijadikan sebagai penjara dan tempat tahanan untuk beliau, katanya kepada Sinar Harian ketika dihubungi pada Sabtu. Beliau yang juga Ketua Penerangan UMNO bahagian Ketereh berkata, sebagai seorang peguam bela jenayah, beliau percaya bahawa mana-mana orang yang disabitkan bersalah adalah dikawal selia di bawah Akta Penjara 1995. Saya nasihatkan semua pihak yang berminat memberikan ulasan berkenaan titah adendum yang di Pertuan Agong ini supaya memahami undang-undang dan bukan sekadar mahu bercakap politik semata-mata, ujarnya. Sebelum ini bekas Ketua SPRM Latifah Koyah mengeluarkan kenyataan dengan menegaskan bahawa hukuman tahanan di rumah tidak pernah wujud dalam sistem perundangan di negara ini kerana ia tiada dalam perkara 42 dalam Perlembagaan Persekutuan atau Akta Penjara. Sebelum ini, Najib 70 tahun memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi KL untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum atau titah tambahan yang di Pertuan Agong ke-16. Titah addendum tersebut supaya bekas PM terbabit.
menjalani tempoh pemenjaraan selama 6 tahun di rumah. Saudara-saudara yang amat dihormati, Anda boleh melihat di dalam artikel Sinar Harian, Rumah Najib boleh jadi penjara, kata seorang peguam. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, berkaitan dengan 1MDB, berkaitan dengan satu rampasan daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia, mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin Yassin, Daim Zainuddin, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan kerajaan, dan sudah pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam rampasan yang besar ini pasti menimbulkan tanda tanya kepada seluruh netizen. Nah, saudara-saudara, satu artikel daripada Sinar Harian berkongsi satu rampasan, yaitu rampasan Bugatti berkaitan kes 1MDB. SPRM sudah siasat sejak 2020. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mendapatkan maklumat berhubung rampasan 4 kereta mewah. 4 kereta mewah jenis Bugatti Veyron yang dikaitkan dengan siasatan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB di Munich, Jerman. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya menghantar permohonan untuk mendapatkan maklumat itu daripada pihak berkuasa negara berkenaan. Pada 26 Oktober 2022, SPRM pernah menghantar permohonan sama bagi mendapatkan maklumat mengenai pembelian kereta mewah di negara itu yang menggunakan dana Bond 1MDB. Dalam perkembangan terbaru ini, SPRM telah menghantar permohonan untuk maklumat terkini daripada pihak Jerman, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Azam juga mengesahkan pihaknya sudah memulakan siasatan berhubung isu berkenaan sejak 2020. Ia bermula apabila SPRM mengemukakan permohonan bantuan perundangan bersama MLA ke Switzerland untuk mendapatkan maklumat mengenai aset beku berkaitan kes 1MDB pada November 2020. Ini diikuti dengan mesyuarat bersama Pejabat Peguam Negara Switzerland OAG berkaitan 50 kereta mewah yang terbabit dalam siasatan 1MDB pada tahun 2021. Sementara itu, KPN, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata pihaknya sedia bekerja sama dengan SPRM bagi membantu siasatan kes terbabit. Terdahulu, media di Jerman Bild melaporkan pihak berkuasa merampas 4 kereta mewah model Bugatti Veyron di Munich, Jerman yang dikaitkan dengan siasatan kes 1MDB. Menurut laporan itu, kesemua kenderaan edisi khas itu dirampas dari sebuah kemudahan penyimpanan persendirian di Munich. Kenderaan mewah itu dikatakan siri eksklusif yang mana hanya 18 kereta dibina dalam siri berkenaan dan biasanya tidak dijual di lelongan awam. 4 kenderaan itu ialah Rembrandt edisi Veyron, Black Bass, Jean-Pierre Wimille dan Mio Constantini dengan setiap kereta berharga lebih ES 3 juta, kira-kira RM14,3 juta. Bild melaporkan kereta berkenaan dikesan dan dirampas oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah 7 yang pakar dalam jenayah kolor putih. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.